Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas peluang di mana kita diberi lagi oleh Allah untuk kita memahami terhadap ayat yang ke-53 daripada surah Al-Ahzab yang kita sentiasa belajar dalam hidup kita supaya kita memahami tentang bagaimana adab dan juga akhlak kita. Walaupun kita dah berada jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarak lebih kurang 1400 tahun yang lalu, tetapi kita mesti kekal berakhlak dan kekal beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi mana kekalnya yang disebut dengan ayat Al-Quran Karim ini. Para alim ulama diajar berakhlak dan juga beradab ini bukan sekadar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi kekal berakhlak dan beradab ini termasuk sama kepada warasatul anbiya, pewaris-pewaris Nabi, pada keluarga-keluarga Nabi. Sampailah pada saat ini kita diajar supaya menjaga adab dan juga akhlak. Adab dan juga akhlak ini terkandung dalam yang disebut dengan pada ayat yang ke-53 inilah. InsyaAllah kita baca dahulu ayat ini, kemudian kita akan huraikan bersama daripada ayat yang 53 ini. Walaupun dah dalam tafsir kita ini sampai pada muka surat, tuan-tuan tengok dalam kitab tafsir yang kita belajar ni pada muka surat 155 ya, kitab yang disebut dengan Azmatul Suratul Ahzab, kehebatan surah Al-Ahzab. Dah nak hampir-hampir habislah dalam tafsiran kita ini, insya-Allah. Kita hari ininya kita sampai pada muka surat 155. Kalaupun tuan-tuan tak dapat kitab ini ataupun tuan-tuan tak ada kitab ini, tuan-tuan bolehlah buka mana-mana Al-Quran Karim pada saat ini. Tuan-tuan tengok balik dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-53. Sekarang ini tuan-tuan boleh buka, kemudian saya akan baca dan tuan-tuan akan ikut di rumah masing-masing. Tuan-tuan bolehlah ikut di rumah masing-masing. Mudah-mudahan bila kita ikut ni, kita turut sama belajar. Ibu-ibu dan ayah-ayah ataupun sahabat-sahabat yang ada dekat rumah tu, bolehlah buka sekejap Al-Quran dalam handphone masing-masing tu. Cuba cek yang disebut dengan ayat yang ke-53 surah Al-Ahzab. InsyaAllah 3 surah yang wajib orang perempuan belajar sebelum daripada kalian mati. Yang sering kali kita sebut ini ialah surah An-Nisa, surah An-Nur dan surah Al-Ahzab. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah untuk menghuraikan sedikit surah Al-Ahzab ini dalam kitab inilah, Azmatul Suratul Ahzab. Saya namakan dengan kebesaran ataupun kehebatan surah Al-Ahzab, insya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan kalau kita belajar ini, Allah jadikan pada diri kita peluang untuk kita mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga pada masa yang sama juga Allah jadikan kita di kalangan orang-orang yang terselamat di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti, kerana kita faham terhadap apa yang dikendaki oleh Allah kepada hamba-hambanya. InsyaAllah, sebagaimana biasa, para hadirin sekalian nak dapatkan kitab ni, para hadirin sekalian boleh tengok dalam Matan Publication. Tuan-tuan tengok dalam Matan Publication tu, tuan-tuan type je Matan Publication, tuan-tuan akan jumpa kitab ini, ataupun tengok dalam Shopee. Saya dah sebut demikian. Ataupun di talian 019 577 6306. Tuan-tuan yang ada kesempatan tu, tolong type dekat ruangan komen tu. Siapa yang nak pada kitab ni lah, kitab surah Al-Ahzab, pada 019 577 6306. Tuan-tuan boleh dapatkan
kitab ini dan huraian daripada kitab ini insya-Allah. Hari ini insya-Allah sebelum daripada kita meneruskan pengajian ini, mari kita baca dahulu. Mudah-mudahan kita dapat pahala daripada apa yang kita baca ini insya-Allah. Pada ayat yang ke-53 ya, 53 tuan-tuan tengok pada ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiy إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيما صدق الله العظيم. Ayat yang kita belajar ni Allah mulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ni Allah panggil pada orang yang beriman pada Allah. Kalimah yang paling lembut yang Allah gunakan untuk siapa yang beriman pada Allah, Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman pada Allah. Maknanya Allah seru kita orang-orang yang meyakini terhadap hari akhirat Allah, orang yang meyakini adanya Allah, orang yang dalam jiwa dia ni tetap dia hidup dengan Islam. Orang panggil ni orang yang beriman, dia panggil. Orang yang beriman pada Allah ni Allah panggil dengan kalimah yang lembut untuk didengari perintah Allah. Perintah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutnya? La tadkhulu buyutan nabi. Yang pertama orang yang beriman pada Allah ni, janganlah kamu masuk dalam rumah Nabi. Illa an yu'zana lakum ila ta'amin. Kecuali kamu dijemput untuk datang untuk kamu makan di rumah Nabi. Ni sikap yang perlu kita jaga. Tak kira lah di kalangan kita pun sama jugalah. Bukan zaman Nabi SAW. Ada orang yang hidup ni, dianya datang ke rumah orang lain tanpa dalam keadaan dijemput pun. Kemudian dia makan dalam rumah orang. Ni satu orang dipanggil akhlak yang buruk. Allah ajar kamu dengan Nabi la tadkhulu buyutan Nabi. Jangan kamu sembrono masuk dalam rumah Nabi, jangan. Illa an yu'zana lakum ila ta'amin. Kecuali kamu diizinkan untuk kamu datang makan di rumah Nabi ini. Ini cara diajar. Dalam keadaan yang Allah kata ghayra nazirina inah. Jangan pula kamu menunggu-nunggu saat masaknya makanan untuk kamu nak tumpah makan sekali dekat rumah Nabi. Ni di antara cara yang kita diajar supaya kitanya jaga pada diri kita ni. Jangan sekali-kali kita ni ghayra nazirina inah. Kamunya menunggu-nunggu waktu untuk kamunya masak makanan. Jangan. Kamu dengan Nabi ni, kamu pergi rumah Nabi, kadang-kadang ada orang ni bila dia tahu je masa ni masa masak, lalu dia pun pergi rumah orang tersebut. Kemudian dia tunggu masakan. Jadi akhirnya tuan rumah tu jemput makan sekali. Ini pun dilarang dalam Islam. Ini benda-benda yang kita diajar supaya jaga akhlak, jaga adab
bila kita masuk dalam rumah orang ataupun bila kita nak bertamu di rumah orang. Padahal Islam dia ajar supaya kita bertamu. Islam dia suruh kita pergi ziarah. Tapi kena jagalah adab dan juga akhlak. Jangan kita pergi ziarah, kita tidak ada adab dan tidak ada akhlak. Lebih-lebih lagi dengan Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Walakin idza du'intum fadkhulu." Tapi kalau sekiranya kamu diundang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kamu diundang oleh mana-mana orang yang jemput kamu lepas pada ni, fadkhulu, bolehlah kamu masuk dalam rumah itu. Tengok bagaimana tertibnya Islam. Dia mendidik masyarakat dunia ini supaya kamu ada akhlak dan kamu ada adab di kalangan kamu. Diajar supaya demikian. Ini di antara cara yang Islam susun dalam kehidupan kita. Fa iza ta'imtum fantashiru. Allah mula ajar dalam ayat ni, kalau sekiranya kamu dah makan dah makanan, janganlah kamu duduk je kat rumah tu lagi, tempat tu lagi. Fantashiru, bergerak baliklah kamu. Jangan kamu lepas pada kamu makan, kamu duduk lagi, kamu tunggu lagi, kamu borak lagi. Jangan. Bila kamu dah makan je, fa iza ta'imtum fantashiru. Lepas pada kamu makan, Allah pesan fantashiru, bergerak kamu keluar daripada rumah itu. Dah selesai dah makan. Jadi bila dah selesai makan dah, maka di waktu ini kamu jangan lagi menyusahkan tuan rumah. Dengan habiskan masa kamu duduk borak sampai pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Yang menyebabkan peristiwa yang terjadi ini membebankan pada Rasul. Peristiwa ini berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu mana Rasulullah berkahwin. Malam tu malam perkahwinan Rasulullah. Yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni terpaksa tunggu tetamu ni, nak habiskan tetamu ni, nak menghabiskan masa tamu. Wala musta'nisina li hadis. Allah pesan lagi, jangan sekali-kali kamunya asyik bercakap panjang percakapan kamu ini sehingga akan mengganggu di kalangan dalam rumah tuan rumah tersebut. Inna dzalikum kana yu'dhin nabi. Kerana perbuatan itu merupakan perbuatan menyakitkan Nabi. Tapi Nabi ni fayastahyi minkum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni malu dengan kamu. Allah cerita demikian. Ini Allah Rasulullah malu untuk nak memberi isyarat menghalau tetamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sukalah nak halau-halau tetamu ni, bukan gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun nak bagi tahu yang Rasulullah ni ada kerja lagi. Pribadi kita ni kena fahamlah jiwa tuan rumah. Janganlah kita pergi rumah orang, tiba-tiba nak suruh tuan rumah tu faham terhadap pribadi kita. Tu jangan demikian. Kemudian, tapi Allah sebut, wallahu la yastahyi minal haqq. Allah tak malu dalam menceritakan perkara yang penuh dengan kebenaran. Dalam hidup kita ni, segala benda yang terjadi pada diri kita ni, Allah tak pernah malu nak sebut yang ni betul, yang ni tak betul pada diri kamu. Allah akan cerita yang benar. Allah akan bagi tahu yang benar dalam hidup setiap manusia. Tentang perkara yang sebegini sekalipun. Dalam cerita ni, Imam Bukhari rahimahullah mengatakan bahawa telah menceritakan pada kami Muhammad bin Abdullah Ar-Raqashi, telah menceritakan pada kami Mu'tamir ibn Sulaiman, yang mengatakan bahawa beliau pernah mendengar ayahnya mengatakan bahawa telah menceritakan pada kami Abu Miljas daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab binti Jahsh. Rasulullah kahwin dengan Zainab binti Jahsh. Rasulullah mengajak sejumlah orang. Rasulullah jemput orang untuk buat kenduri. Lalu Rasulullah jamu mereka. Kemudian lepas pada Rasulullah jamuan ini pada mereka ni, yang menyebabkan di waktu itu mereka ni bercakap-cakap dalam majlis tersebut. Sahabat-sahabat ni datang tu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak macam gelisah, hendak bangkit, dan kaum dia masih duduk-duduk saja. Ada lagi yang duduk-duduk lagi. Nampak dah Rasulullah malam ni malam pengantin. Patutnya bagilah peluang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersama dengan Zainab binti Jahsh, untuk masing-masing berbincang dan sebagainya. Kemudian dalam keadaan tersebut, sebahagian pula bila tengok Rasulullah macam dah gelisah tu, bangun. Tapi masih ada 3 orang yang tetap duduk dalam majlis itu.
Nabi SAW datang lagi dan masuk balik ke bilik pengantin. Rasulullah bangun pergi ke dapur buat macam ada kerja dah. Kemudian Rasulullah datang balik. Tengok-tengok ada lagi yang duduk. Dan belum bangun-bangun lagi. Tidak lama kemudian mereka pun baru bangkit dan pergi. Lalu aku, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menghadap dan menceritakan pada Nabi bahawa kaum dia yang 2-3 orang tu telah pergi dah. Lalu Rasulullah bangkit hendak masuk dan aku pun pergi mengikuti. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turunkan kain hijab antara Rasulullah dan aku. Lalu turunlah firman Allah Taala. Firman Allah Taala, hai orang yang beriman, jangan kamu masuki rumah Nabi. Turunlah ayat ni, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Turun ayat ni, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum. Turunlah ayat ni untuk nak menenangkan, nak menceritakan tentang peribadi-peribadi ini akan berlaku kebanyakan di kalangan kita. Dan orang-orang kita zaman dulu, di antaranya cara mereka nya ialah kalau rumah pengantin tu sampai malam-malam sayup dan sebagainya. Akhirnya menyebabkan di waktu ininya mengganggu kepada pengantin itu sendiri. Di antaranya berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah malu nak cerita tentang perkara keadaan demikian, tapi Allah tak malu dalam membetulkan pribadi manusia ini sendiri. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Satu. Yang kedua, wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala ajar pada setiap di kalangan kita, kalau sekiranya kamu memohon sesuatu perkara dengan keperluan di kalangan isteri Nabi, kamu nak minta satu perkara, kamu pergi ke rumah mana-mana isteri Nabi, rumah isteri Nabi, kamu nak minta satu benda, tapi kamu jangan minta dalam keadaan terbuka begitu, tapi kamu mintalah mereka ni fas'aluhunna min wara'i hijab, hendaklah kamu minta di sebalik hijab. Maknanya ada pelindung. Janganlah kamu wahai orang lelaki, bila kamu nak minta mana-mana keperluan daripada isteri kawan-kawan kamu ke, kawan-kawan kamu tu, bila kamu kawan tu, kamu pergi, kamu tak selindung langsung. Tak boleh demikian. Dalam Islam nak ajar, bila kamu minta satu benda, terutama isteri tok guru ataupun isteri orang alim, orang saleh dan sebagainya, kamu kena ada adab terutama dengan Nabi, isteri Nabi. Di antara caranya min wara'i hijab, hendaklah kamu minta di belakang tabir. Maksudnya biar ada penghadang, jangan kamu tengok direct isteri yang disebut dengan isteri Nabi tersebut. Jangan demikian. Yang ini yang kedua. Ceritanya yang di mana ayat ni ayat hijab. Sebelum itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu selalu mencadangkan supaya para isteri berhijab. Sayyidina Umar ni sentiasa dia sebut pada Rasulullah, dia kata kalaulah isteri Nabi ni beza sikitlah dengan orang lain. Cara macam mana? Biar ada hijab. Akan tapi kerana tiada wahyu perkara demikian, maka Rasulullah senyapkan saja menunggu turun wahyu. Penurunan ayat ini bertepatan dengan perkataan Sayyidina Umar Al-Khattab sebagaimana yang disebut dalam kitab Sahihain yang bersumberkan daripadanya. Disebut bahawa Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, aku bersesuaian dengan Tuhan dalam 3 perkara. Katanya Sayyidina Umar, aku dengan Allah ni ada 3 benda yang Allah setuju dengan aku. Sayyidina Umar sebut demikian. Dia kata 3 perkara ni, iaitu yang pertama, aku pernah sebut, wahai Rasulullah, sekiranya kamu menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat solat, boleh tak ya Rasulullah? Maqam Ibrahim di Baitullah tu ada makam Ibrahim, dijadikan tempat itu tempat solat. Lalu Allah turunkan ayat Quran dan dijadikan sebahagian makam Ibrahim tempat semayang dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Dan aku pernah, yang kedua, aku pernah berkata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya isteri-isteri kamu ni ramai, ditemui oleh orang-orang. Orang ramai ni kerap berjumpa dengan isteri Rasul. Berjumpa kat situ, berjumpa kat sini. Misal contoh, di antaranya ada yang bertakwa dan ada yang derhaka, yakni ada yang buat baik dan ada yang berburuk, buat perangai buruk. Oleh yang demikian, maka sekiranya kamu buatkan hijab untuk mereka, boleh tak ya Rasulullah? Biar
yang berjumpa dengan isteri Nabi ni tak semuanya orang yang baik-baik. Ada yang berjumpa tu orang yang buruk. Yang baik itu baguslah. Tapi yang buruk tu dia merenung isteri Nabi. Tengok telinga isteri Nabi. Tengok tengkuk isteri Nabi. Misal contohnya demikian. Yang menyebabkan Sayyidina Umar kata, lebih baiklah isteri Nabi ni berhijab. Isteri Nabi ni berhijab. Lalu turun ayat Quran. Turun ayat Quran, ayat tentang hijab ini. Min warai hijab. Maknanya, isteri Nabi ni dan isteri kepada orang mukmin ni semua sekali kena berhijab. Tak boleh meminta sesuatu dalam keadaan yang terbuka aurat. Terbuka aurat itu jangan. Dan yang ketiga, dan aku pernah berkata pada isteri-isteri Nabi, pada ketika mereka bersekongkol memprotes Nabi kerana terdorong oleh rasa cemburu mereka, jika Nabi menceraikan kalian, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya isteri yang lebih baik daripada kamu ini. Ini Sayyidina Umar sebut demikian. Maka turun ayat yang menyebut hal yang sama, iaitu firman Allah, jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti pada isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu. Dalam surah At-Tahrim ayat yang kelima. Itu katanya Sayyidina Umar. Ada 3 tempat yang Allah bersetuju dengan aku. Sayyidina Umar sebut demikian. 3 tempat ni, yang pertama cerita tentang mengenai yang disebut dengan Maqam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim untuk dijadikan tempat semayang. Yang kedua, isteri Nabi ni mesti ada hijab, ada kain tudung. Kena pakai kain tudung. Yang tu pun Allah turunkan bukan isteri Nabi je. Bahkan orang mukmin, semua isteri orang mukmin kena pakai kain tudung. Jangan sekali-kali isteri orang mukmin ni tiba-tiba tak menutup aurat. Itu dipanggil demikian. Ya. Dalam hijab ni maksudnya bertudung. Ataupun yang keduanya, hijab yang dimaksudkan hijab ini yang disebut dengan ada pendinding di antara orang lelaki dan juga orang perempuan. Itu cara yang dimaksudkan ini. Hijab yang turun ini cerita tentang mengenai min warai hijab. Di sebalik ada hijab, ada pelindung kepada isteri ini sendiri. Tidak kata terdedah begitu dengan kepala-kepala keluar. Kadang-kadang kan orang bagi salam, Assalamualaikum. Dia duduk kat dapur. Dia kat dapur. Kemudian di waktu itu, dia keluar kepala. Keluar kepala. Ada apa tu? Nak tanya Abang Seman ni ada ke? Nak tanya Pak Ahmad ni ada ke? Dia tanya. Kawan dia, kawan pada suami dia. Kawan pada isteri ni sendiri. Tiba-tiba, isteri ni pula keluar dalam keadaan kepala tak bertudung. Kadang-kadang berkemban begitu je. Kemar gantung, katanya orang Kelantan. Keluar begitu, dalam keadaan tak malu-malu. Yang Islam diajar supaya orang perempuan ni kena bertudung. Siapa yang bertudung tu maknanya ada kain tudung. Kalau berjumpa dengan orang lelaki yang halal kahwin dengan diri dia, yang ni maknanya dia kena jaga aurat dia. Kepala dia tu kena jaga. Bila dia jaga kepala dia, maka terjagalah badan dia ni. Tu cara diajar demikian. Bila begitu, Sayyidina Umar kata, 3 benda ni Allah setuju dengan aku. Aku sekali maknanya Allah menyetujui aku. Yang ketiganya, bila aku sebut pada isteri-isteri Nabi ni, kalau Rasulullah cerai kamu semua ni, Allah akan gantikan isteri yang lebih baik daripada yang kamu. Kerana kamu ni, isteri Nabi ni pernah berpakat. Pakat apa dia? Pakat untuk nak minta naik elang bulanan. Oleh kerana Nabi dah jadi presiden negara, patutnya banyaklah. Tiba-tiba dalam keadaan demikian, isteri Nabi itu sama je hidup. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah bila mereka pakat semua, buat satu memorandum, hantar pada Rasulullah, minta dinaikkan elang bulanan di kalangan mereka sebut. Rasulullah terdiam. Terdiam tu, lalu turun ayat dalam surah At-Tahrim yang cerita, kalau sekiranya, ayat yang kelima dalam surah At-Tahrim, kalau sekiranya kamu ceraikan isteri kamu tersebut, wahai Muhammad, aku akan gantikan isteri yang lebih baik daripada mereka tersebut. Betul Sayyidina Umar sebut demikian. Ini cerita perkara demikianlah dalam keadaan demikian. Kenapa Islam diajar supaya pakai kain tudung? Kenapa Islam ajar supaya bercakap di sebalik tabir? Zalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna. Allah Subhanahu Wa Taala mula sebut, kerana dengan cara itu menyebabkan bersihlah hati-hati di kalangan kamu. Hati kamu tu tak datang perasaan bila tengok orang perempuan ni tak bertudung, misal contohnya, buruk terus hati. Orang lelaki ni
bila dia tengok orang perempuan tak bertudung, tak pakai kain tudung, dia akan jadi rosak hati orang lelaki. Rosak apa dia? Dia tengok, memandang, mata dia jeling je mata dia. Yang ni bahaya. Pada orang lelaki ni jadi rosak hati dia. Wa qulubihinna, dan juga rosak hati orang perempuan. Dua-dua cara Allah dia nak suruh, salah satu cara untuk nak menjaga hati ialah pakai kain tudung, tutup aurat. Bila kamu tutup aurat, menyebabkan di waktu ini akan terjaga yang disebut dengan hati kamu. Bersih, hati kamu jadi bersih. Bila orang tutup aurat. Bila orang tak tutup aurat, bawa kesan. Kesan apa dia? Kesan pada hati dah. Terbawa. Orang lelaki pun terkesan, orang perempuan pun terkesan. Dua-dua terkesan. Akhirnya, dia menimbulkan rangsangan, menimbulkan perzinaan, timbul yang disebut dengan perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Mula-mula, dia tengok tak tutup aurat. Lama-lama dia kencing-kencing mata. Lama-lama orang yang tak tutup aurat ni, orang ni dia terdedah untuk apa dia? Dikhianati pada diri dia. Siapa yang khianat? Mata-mata yang mandang. Bukan sekadar mata manusia, mata jin pun mandang. Mata jin yang jahat, dia tengok perempuan-perempuan yang dalam keadaan tak tutup aurat. Yang menyebabkan kesan daripada itu apa dia? Dia rasuknya perempuan itu. Dia buat benda-benda yang rosak pada tubuh badan orang perempuan ini. Akhirnya berlaku yang disebut dengan lemah badan. Berlaku yang disebut dengan pemikiran kita tak mengacau. Kemudian berlaku benda-benda yang buruk. Kenapa? Kamu tak jaga aurat di kalangan kamu. Kamu jaga aurat. Bila kamu jaga aurat, terselamatlah yang disebut dengan, yang namakan dengan hati kamu dan hati mereka itu. Orang perempuan. Orang perempuan pun sama juga. Bila dia tengok orang lelaki tak tutup aurat, nampak pusat, nampak atas pada lutut, nampak paha, yang menyebabkan di waktu ini orang perempuan pun terangsang. Datang rangsangan, nafsu syahwat yang timbul daripada tubuh badan mereka ini sendiri. Yang menyebabkan Allah kata, "Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna." Yang bila kamu boleh jaga yang ni, kamu terjaga. Yang disebut dengan apa dia? Terjaga hati kamu bersih. Dan yang disebut dengan orang perempuan pun hati dia bersih. Kerana apa dia? Kerana saling tutup menutup aurat di antara satu sama lain. Ini cara demikian. Allahu Akbar. Dunia kita ni kan dunia yang penuh dengan fitnah. Dunia yang senang untuk terjadinya kerosakan dan seumpamanya. Kemudian yang berlaku di kalangan mereka tersebut. Lalu yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala sambung ayat yang kita nak belajar pada petang ni ialah wa ma kana lakum, dan tidak boleh di kalangan kamu an tu'zu Rasulullah, kamu menyakitkan hati Rasulullah. Jangan sekali-kali di kalangan kamu ni menyakitkan Rasulullah. Di kalangan kamu. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jangan disakiti. Siapa yang menyakiti hati Rasulullah, haram hukum dia. Dosa besar di kalangan mereka. Bahkan diajar supaya apa dia? Diajar di kalangan para sahabat, kamu pastikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni terbaik di kalangan kamu dan letakkan di tempat yang terpuji di kalangan kamu. Cara Allah jadikan Rasulullah ni maksum, rajulun maksum. Manakala lepas pada tersebut, zaman kita ni ada warasatul anbiya. Siapa dia? Para alim ulama. Para alim ulama jangan disakiti. Kalau para hadirin sekalian menyakitkan hati para alim ulama, maknanya para hadirin sekalian menyakitkan hati para yang disebut dengan para nabi. Kerana ulama dengan nabi ini warasatul anbiya. Pewaris dipanggil. Hubungan dia tu rapat. Tapi ulama ni tidak maksum. Tidaklah kerana tidak maksumnya para alim ulama, lalu kita boleh menyakitkan hati mereka. Tak boleh demikian. Dalam hidup kita ni, bilalah tidak maksum para alim ulama, jangan kita jadi macam orang kafir. Cuba tengok orang kafir di AP, misal contohnya. Dia sebut ulama ni penunggang agama, dia sebut. Penunggang agama bagi mereka. Orang yang cerita tentang Islam ni penunggang agama. Ni kita pun sambung lidah mereka tu, lidah orang kafir tu kita sambung pada lidah kita. Maknanya apa dia? Bila kamu tuduh orang-orang yang alim, orang saleh, orang yang warak dan sebagainya dalam memahami tentang agama, kamu sakitkan hati dia, maknanya apa dia? Kamu menyakitkan hati Rasul. Kamu menyakitkan dosa tak demikian? Tetap dosa. Sama-sama kita pun tak boleh sakit hati. Sama-sama kita pun tak boleh sakit hati. Apatah lagi kita menyakitkan hati alim ulama. Orang yang ada Al-Quran, orang yang ada hadis Rasulullah.
kita dengan suami kita tak boleh menyakitkan. Suami tak boleh menyakitkan hati isteri. Sama juga yang disebut dengan anak dengan mak ayah tak boleh menyakitkan. Demikianlah dalam hidup kita ni. Dalam hidup kita ni Allah susun. Di antara orang yang kamu jangan sakit sangat, sakitkan dia siapa dia? Nabi. Jangan. Para alim ulama, jangan. Mak ayah, jangan. Suami isteri, jangan. Jiran tetangga, jangan. Di antara benda yang kita kena jaga dalam hidup kita. Lalu Allah kata, wa ma kana lakum, tak patut di kalangan kamu an tu'zu Rasulullah, menyakitkan hati Rasulullah, menyakitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tak patut di kalangan kamu. Menyakitkan apa? Menyakitkan hati. Di kalangan kita ni, orang kita ni, dia tak boleh menyakitkan badan, dia sakitkan hati dengan tulisan-tulisan. Sekarang kan di kalangan kita ni ada orang yang dia ada tulisan, semua berhak untuk nak meluahkan perasaan. Sekarang ni dia ada media dia tersendiri, lalu dia menyakitkan hati di kalangan kita. Bila dia menyakitkan hati ni, dosa di kalangan kamu lakukan demikian. Dia ajar. Kemudian wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Dan aku nak pesan pada kamu, tak ada seorang pun yang boleh mengahwini isteri Rasul setelah mana Rasulullah wafat sampai bila-bila. Turun ayat ni. Sebelum ni kita sebut yang para isteri Nabi itu adalah ibu-ibu orang mukmin. Kita sebut ummahatul mukminin. Sepatutnya kita sudah faham bahawa kita tak boleh mengahwini ibu kita. Kalau sebut nama ibu, maka tak boleh kita kahwin. Tak boleh kita nak kahwin dengan ibu. Tapi jika kita tidak faham juga, maka Allah Ta'ala berikan hukum dengan lafaz yang jelas. Rasulullah mula baca ayat ni. Ayat apa dia? Wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Jangan sekali-kali kamu kahwin dengan isteri Nabi sampai bila-bila lepas pada Rasulullah wafat. Itu cara demikian. Sampai bila-bila pun lelaki Muslim tak boleh mengahwini isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila isteri Rasulullah menjadi isteri Nabi, naik kedudukan. Sahabiyah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Nabi, naik kedudukan dia. Naik kedudukan apa dia? Naik kedudukan yang disebut dengan kedudukan ummahatul mukminin, ibu pada orang mukmin. Sebabnya kenapa ayat ini turun? Kerana ada sahabat yang sudah bercita-cita untuk mengahwini isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Rasulullah wafat. Ada di kalangan mereka ni, di kalangan sahabat ni, dia kata tunggu Rasulullah wafat, tunggu Rasulullah wafat. Kita kahwin. Aisyah misal contoh, muda lagi. Tunggu Rasulullah wafat. Tunggu Rasulullah wafat nak kahwin dengan isteri Nabi. Maka turun ayat ni untuk menutup pintu tersebut. Pintu perkahwinan untuk isteri Nabi. Bila kamu dah naik jadi isteri Nabi, kamu tak boleh kahwin dah. Kerana kamu dah kahwin dengan Nabi. Kita tanya, kenapa? Ibnu Abi Hatim mengatakan, telah menceritakan pada kami, Ali Ibnu Husain telah menceritakan pada kami, Muhammad Abu Hamad telah menceritakan pada kami Mahran daripada Sufyan Ibnu Abu Hindun daripada Ikrimah daripada Ibn Abbas sehubungan dengan makna firman Allah, dan tiap boleh kamu menyakiti hati Rasulullah. Dalam surah Al-Ahzab bahawa ayat ini diturun berkenaan dengan seorang lelaki yang berniat untuk mengahwini bekas isteri Nabi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tiada nanti. Seorang lelaki bertanya pada Sufyan, apakah dia adalah Aisyah radhiyallahu anha? Lalu Sufyan menjawab, mereka telah menceritakan hal tersebut. Yang dimaksudkan dia nak kahwin dengan siapa? Aisyah ke? Lalu disebut bahawa banyak kes. Tak perlulah nak sebut seorang-seorang. Kerana itu para ulama telah sepakat bahawa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka isteri Rasulullah haram dikahwini oleh orang lain, kerana mereka bukan saja sebagai isteri Rasulullah di dunia ini, tetapi juga isteri Rasulullah di akhirat nanti. Kenapa? Kerana tak ada lagi orang yang lebih terbaik atas dunia ni daripada Nabi. Bila demikian, mereka akan jadi isteri Rasulullah dalam syurga dan tempat tinggal bersama Rasulullah dalam syurga. Maka Allah menjaga kelebihan mereka. Sudahlah menjadi isteri Rasulullah di dunia, di akhirat juga mereka tetap menjadi isteri Rasulullah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu ceritanya demikian. Satu lagi sebab para isteri Rasulullah tak boleh berkahwin selepas itu adalah mereka juga adalah ummahatul mukminin, ibu pada orang mukmin.
ibu-ibu semua orang mukmin sebagaimana yang disebut sebelum daripada ini. Hukum ini terpakai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Untuk Rasulullah saja. Maka tidak perlulah kita berpesan pada isteri kita pula untuk tidak berkahwin. Jangan pula lepas pada ni kita pula pesan pada isteri kita. Dengar tu. Ustaz dah bagi tahu. Bila suami mati jangan kahwin. Kita sebut demikian. Tak, bukan demikian. Isteri orang Islam yang lain ni kita bagi tahu pada isteri kita, kalau abang meninggal dunia, kamu kahwinlah dengan orang yang lebih baik daripada abang. Selagi mana kalau jumpa dengan orang-orang yang lebih bagus daripada abang, lebih soleh daripada abang, lebih warak daripada abang, kahwin. Kerana suami yang terakhir itu dianggap suami itulah yang kita bawa sampai di akhirat nanti. Suami yang, ada satu riwayat yang lain sebut, suami yang paling soleh itulah akan membawa kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan orang perempuan lah. Satu orang lelaki, bila dia nak meninggal dunia tu, ataupun dia rasa dia akan meninggal dunia dahulu, dia kena pesan pada isteri dia. Buat pada isteri dia. Abang mati, abang bawa amalan. Manakala kamu hidup, kamu masih lagi berbuat amalan. Kalaulah sekiranya lepas pada abang meninggal dunia, ada orang yang paling soleh lagi, yang lebih baik lagi daripada abang, yang lebih warak daripada abang, yang lebih nampak dia ni ahli syurga dibandingkan dengan abang, kahwin dengan dia. Kahwin dengan dia. Kerana apa dia? Kerana itulah dia yang terbaik untuk bawa kamu ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Suami yang akhir itulah suami yang terlayak untuk membawa isteri itu untuk masuk dalam syurga Allah. Orang perempuan jangan terikat. Jangan terikat dengan yang disebut dengan kata-kata suami dia dahulu. Arwah suami dia. Arwah suami dia kata, tak payah kahwin lah. Kalau abang meninggal dunia, nanti kesian pada anak-anak dengan nak dapat ayah tiri. Misal contohnya. Kita ni kan nak sehidup semati. Dia sebut demikian. Kita pun baru je umur 30 lebih. Anak pula masih lagi sedang membesar. Ada orang lelaki yang soleh lagi daripada bekas arwah suami kita. Maka kahwin. Kahwin dalam keadaan ini. Kerana apa dia? Orang lelaki yang kedua ni lebih baik daripada suami kita yang telah meninggal dunia ni. Dia yang akan bawa kita dan anak-anak kita ni masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga orang perempuan. Jangan pesan pada suami dia pula. Dia pesan, jangan kahwin. Abang kahwin, lepas pada saya mati nanti, saya mati, abang jangan kahwin. Dia sebut, abang kahwin, siap abang saya dalam kubur nanti jadi hantu raya, tahu hantu raya. Dia sebut demikian pada suami dia. Jangan buat demikian. Jadi bebanan pada suami. Manakala kita yang menghadap depan Allah, bawa dah amalan. Manakala suami ni sedang buat lagi amalan. Suami ni perlu meneruskan hidup dia. Perlu untuk nak hidup di dunia, sedang buat amalan. Biarlah dia seramai mungkin. Dia boleh kahwin. Kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Misal contohnya. Tapi dia ni menumpang rasa kasih dan sayang. Di akhirat nanti, dia boleh tarik berapa ramai orang masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang saya pelik kan. Kadang-kadang orang perempuan ni, dia rasa dalam hidup dia memiliki. Dia memiliki suami dia. Sehingga kan, dia tak benarkan suami dia ni untuk nak kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Salah dalam Islam. Salah. Sepatutnya, dia yang membuka ruang pada suami dia. Panggillah seramai mungkin untuk bawa orang boleh masuk dalam syurga Allah. Tapi kalau dia tengok suami dia ni, suami dia tersebut tak layak, tak sesuai dan sebagainya. Itu baru dia boleh bagi pandangan. Abang tak payahlah kahwin. Kerana abang nak susun rumah tangga ni pun, abang seorang saya ni pun abang nampak tempang dah. Di akhirat nanti lagi tempang abang. Itu lain. Tapi kalau dia tengok suami dia dah ada rezeki, Allah bagi lebih dah. Kemudian dalam hidup suami dia pula berlaku cantik akhlak. Bangun tahajud malam, kemudian buat benda yang disuruh oleh Allah, jaga akhlak dan sebagainya. Dia sebut ada suami dia. Abang kahwinlah dengan orang lain lagi. Cari isteri. Biar ramai sikit orang isteri ni untuk tujuan bila di akhirat nanti ramai orang yang abang boleh tarik masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan pahala yang besar dalam hidup. Ni marah orang perempuan ni. Ustaz sedap dah sebut, dia sebut. Tapi kami yang terseksanya, sebab kita rasa terseksa tu, punca kita rasa kita berhak terhadap suami. Sebenarnya, isteri tak berhak ke atas suami. Yang berhak ke atas suami kita siapa? Allah. Allah lebih berhak. Sebab itulah Allah jadikan untuk seorang
suami dia belayak untuk memiliki 4 orang isteri. Tu cara demikian. Ni marah ni orang perempuan. Tak nak save dah video ni ustaz. Dia sebut. Kalau dengar pada suami saya, seronoklah tu. Dia sebut. Demikian. Ni saya kena sebut tentang keadilan Islam. Ni cara kita diajar supaya susun dalam kehidupan keluarga kita. Kalian tak kesian ke kepada orang perempuan yang tak berumah tangga? Seorang isteri kan. Dia kata saya kesian, tapi saya tak nak suami saya je. Orang lain nak kahwin, pergi kahwin lah. Dia sebut. Suami saya, itu milik saya. Siapa yang ajar? Kita sebut. Suami kita bukan kita yang miliki. Allah yang memiliki suami kita. Lalu kita dengan suami kita, kita tumpang je kita hidup dalam hidup ini. Ini nak sebut bagaimana keadilan dan keindahan Islam yang Allah jadikan dalam kehidupan kita. Di akhirat nanti paling-paling tidak, bila nak masuk dalam syurga, tuan-tuan belajar kan, nak masuk dalam syurga, seorang suami, 2 orang isteri di dunia yang akan mengiringi. Kalau perhatikan seorang saja kat dunia ni, kita seorang isteri, suami kita di akhirat nanti nak cari siapa? Cuba cari-cari dah sekarang atas dunia. Dia panggil dua-dua ni akan mengiringi suami seorang masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dalam hidup kita ni belajar untuk berlapang dada kita. Tak apa, bila suami kita berumah tangga, ada seorang lagi, ada 2, ada 3, ada 4 isteri, dia akan susun dan boleh bawa ramai orang masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jawab, tu kalau boleh masuk syurga ustaz. Kalau ramai bawa masuk neraka nak buat macam mana? Dia sebut demikian. Ada je jawapan di kalangan kita. Maka biarkan saja dan tak perlu pesan pada isteri supaya jangan berkahwin lain. Suami jangan pesan pada isteri dia. Tak usahlah dia nak pesan. Kalau dia pesan pun tak perlu diikuti. Katakanlah suami pesan, abang kalau abang mati, sayang janganlah kahwin dengan orang lain. Padahal dia mati di usia 27 tahun. Dia mati di usia 32 tahun. Panjang lagi umur isteri ni. Dia melalui saat yang sebegitu. Tak. Kebetulan isteri dia ni pula orang yang baik, orang yang salihah, orang yang kemudian ada pula yang berkenan dengan yang disebut dengan digambarkan dengan orang-orang yang salih. Orang salih ni masuk meminang isteri dia. Isteri jangan tolaklah. Kerana apa dia datang orang yang salih, maka terima. Dia tak boleh terikat dengan janji dengan arwah suami dia. Jangan demikian. Biarlah isteri kita menjalani kehidupan sendiri bersama dengan suami yang lain pula setelah mana kematian suami ini. Itu cara demikian dalam hidup kita. Yang ni biar isteri kita menjalani. Memang seorang suami tak suka sebenarnya kalau isterinya berkahwin lain. Namun begitu lelaki tidak dapat halang. Allah tak halang benda yang demikian. Ialah saya sebagai seorang suami, hakikatnya kita tak boleh terima orang ada lagi suami lain pada isteri kita. Tapi kenapa kita tak boleh demikian? Kerana kita ni buruk. Kita ni tak sesuai dia panggil. Isteri kita bila meninggal dunia, kita tengok ada lagi yang lebih soleh daripada kita. Itu nasib badan kita dia panggil. Nasib badan kita dalam hidup kita. Kerana kita tak cuba untuk menjadi orang soleh. Kalau kita yang lebih soleh, yang warok, yang terbaik dan sebagainya, isteri kita tak sanggup dah. Datang orang yang jahat daripada suami, arwah suami, takkan dia nak kahwin dengan orang lain. Berbeza dengan orang perempuan. Orang perempuan bila dia tengok suami dia, maka dia nampak suami dia ni bakal ahli syurga. Bagi tahu pada suami, abang bawa seramai mungkin orang masuk dalam syurga. Bukan saya seorang, tetapi ramai lagi orang perempuan lain yang boleh abang bawa. Ada lagi orang yang nak tumpang dengan abang. Siapa lagi? Isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat yang disuruh dalam Islam. Lepas pada 4, Islam kata kamu tak mampu dah nak kawal diri kamu. Maknanya sampai ke 4. Manakala yang pertama tu kamu boleh kawal lagi. Yang kedua kamu boleh kawal lagi. Yang ketiga kamu boleh kawal lagi. Yang keempat kamu boleh kawal lagi. Tapi sampai yang kelima tak boleh kawal. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata cukup dengan 4 dalam Islam. Tu timbul dalam hukum Islam ni diajar cara demikian. Kenapa dibenarkan Islam ni berpoligami? Dengan tujuan nak suruh ramai orang ditarik baru masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia? Kerana yang boleh bawa orang perempuan masuk dalam syurga ni orang lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki ni pemimpin pada orang perempuan.
Sebab tu dalam syurga, yang ramai dalam syurga ialah orang lelaki dibandingkan dengan orang perempuan. Kenapa? Orang lelaki ni dia lebih, Allah jadikan dia kewarasan cara dia berfikir. Orang perempuan ni dia mendahului nafsu dalam dia bertindak. Yang menyebabkan akhirnya Allah suruh orang lelaki, bila ada orang perempuan yang mendahului nafsu, kamu kawal nafsu orang perempuan ni. Kamu jadi suami itu kamu kawal. Akhirnya orang perempuan tersusun dengan suami dia, diikut dengan apa yang diajar oleh suami dia. Itulah sebabnya kita sebut, bila nak cari suami, kita nak dapat pasangan hidup, biar kita jelas. Tanya terus orang lelaki tu, kamu nak kahwin dengan saya, nak bawa ke mana? Dia jawab, nak bawa ke Port Eastern je. Misal contoh, baik tak bayar. Kita sebut, kalau sekadar nak bawa ke Port Eastern. Habis tu, kahwin dengan saya ni nak bawa ke mana? Dia jawab, saya nak bawa ke syurga. Kahwinlah dengan lelaki tersebut. Kerana lelaki ni, dia ada misi dia. Dia tahu dia nak bawa isteri dia, nak bawa anak-anak dia, keluarga dia ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalikum kana indallahi azima. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebut, sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Amat besar dosa di sisi Allah kalau sekiranya kamu menyakitkan hati Nabi dalam hidup kamu ini sendiri. Kita berhenti setakat ini. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha bikulli syai'in alima, pada ayat yang pada perbincangan pada yang akan datang nanti insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.